saya hormati para peserta pertandingan, bercerita dalam talian dan para hakim yang arif lagi bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini ingin saya menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pinggan untuk Ayah. Di sebuah kampung tinggal seorang lelaki tua yang bernama Pak Mat. Isterinya telah meninggal dunia setahun yang lalu. Dia mengambil keputusan untuk tinggal di rumah itu bersendirian kerana tidak mahu mengganggu dan menyusahkan anak tunggal kesayangannya, Iwan. Namun begitu, setelah berkali-kali dipujuk, akhirnya dia bersetuju untuk tinggal bersama anaknya Iwan dan menantu perempuannya, Rina. Serta anak pasangan itu, Ama, yang baru berusia 6 tahun. Keadaan Pak Mat agak usuk. Jari jemarinya sentiasa menggeletar. Pendengarannya kurang jelas. Pandangannya pula semakin hari semakin kabur. Hari pertama berpindah ke rumah anaknya, mereka makan malam bersama. Pak Mat merasa kurang selesa untuk menikmati hidangan di meja makan. Iya kawan-kawan, dia berasa amat canggung untuk menggunakan suduran dapur. Selama ini, dia gemar bersila dan makan menggunakan tangan. Tetapi, di rumah anaknya, dia tiada pilihan. Cukup sukar untuk dirasakan. Sehingga, makanan bersepah tanpa dapat dikawal. Bukan dia rasa malu berkeadaan sebegitu di hadapan anak menantunya. Tetapi, dia gagal menahannya. Lantaran kerap benar dijeling menantu. Seleranya patah. Prang! Tak kala dia mencapai gelas minuman, pegangannya terwujud. Alangkah malunya. Kawan-kawan, nak tahu apa yang berlaku? Iya, bertaburan kaca di lantai. Pak Mat serba salah. Dia bangun, cuba mengutip serpihan gelas itu, tetapi Iwan melarangnya. Rina menantunya menarik kemasan juga. Ama pula kesihan melihat datuknya, tetapi dia mampu melihat sahaja. Esok ayah tak boleh makan bersama kita. Mendengar, ibu berkata pada ayah, sebaik sahaja datuk menghilangkan diri ke dalam bilik. Iwan hanya membisu 1000 bahasa. Namun, sempat anak kecil itu merenung tajam ke dalam mata Iwan. Rina menyuruh suaminya membuat sesuatu untuk menangani masalah tersebut. Kerana tidak senang melihat kerenah lelaki tua itu berbuat sungguh di melihatnya. Sebagai tuntutan Rina yang sangat dicintainya, Iwan membeli sebuah meja kecil lalu diletakkan ke dalam satu sudut bilik. Ya kawan-kawan, di situlah ayahnya menikmati hidangan sendirian. Ibu dan terhina sungguh sanuman Pak Mat apabila dilakukan sebegitu. Air mata Pak Mat meleleh-leleh mengenang nasibnya. Ia terkenang akan arwah isterinya. Lalu perlahan-lahan dia berbisik, Ella, benarlah dan anak kita berdabang. Sedangkan suatu ketika dahulu, kita menyayangi, mengasihi dan menatang Iwan bagai minyak yang penuh. Tetapi sekarang, dia telah lupa daratan. Suatu malam, Ama terperanjat melihat datuknya makan menggunakan pinggan kayu. Gelas minuman pula dibuat daripada buluh. Dia cuba mengingat-ingat, di manakah Ima pernah melihat pinggan seperti itu? Oh ya, bisikannya. Ama teringat semasa berkunjung ke rumah sahabat ayah, Ama melihat tuan rumah itu memberi makan kucing-kucing mereka menggunakan pinggan yang sama. Taklah kecil lagi. Kalau tak, habis pinggan
pegang mangkuk mama, kata Rina kepada anaknya. Seminggu kemudian, sewaktu mereka pulang dari kerja, Iwan dan Rina terperanjat melihat anak mereka sudah bermain dengan kepingan kayu itu. Amma seperti sedang memasak sesuatu. Ada gergaji, penukul dan pisau di sisinya. Apa sayang buat ni? Berbahaya main benda-benda ni, kata Iwan menegur manja anaknya. Dia sedikit hairan bagaimana anaknya dapat mengeluarkan peralatan itu, sedangkan barang-barang itu telah disimpan di dalam stor. Nak buat pinggan, mangkuk dan gelas untuk ibu dan ayah. Apabila Amma besar nanti, taklah susah-susah cari. Tergema ucapan anaknya. Iwan terkejut. Perasaan Rina terusik. Kelopak mata kedua-duanya bergenang. Mereka cuba menyeka air mata masing-masing. Jawapan Amma menusuk ke seluruh tangkai jantung. Terasa seperti diiris sembilu. Mereka benar-benar rasa bersalah. Rentetan daripada peristiwa itu, Iwan insaf. Lalu segera mohon ampun dan maaf pada ayahnya. Malam itu, Iwan memimpin tangan ayahnya ke meja makan. Rina menyendok nasi dan menuang air ke dalam gelas. Tiada lagi muka masam mencuka seperti selalu. Pak Amma tidak tahu kenapa menantunya tiba-tiba berubah. Ayah, esok Amma buang pinggan kayu itu ya, kata Amma kepada ayahnya selepas makan. Iwan hanya mengangguk, tetapi dadanya terus sebab mengenangkan sikap terhadap bapanya sendiri yang sanggup berkorban apa sahaja, sehinggalah dia menjadi seorang usahawan yang terkenal lagi dihormati. Moral daripada cerita ini ialah hargailah kedua ibu bapa kita. Ibu bapa kita hanyalah ada satu. Apabila mereka pergi, tiada pengganti dan tidak akan kembali. Akhir sekali, hayatilah pantun ini. Sewaktu kecil, kita dijaga, ditantang penuh belayan manja. Kasihnya ibu membawa ke syurga, kasihnya bapa sepanjang masa. Sekian, terima kasih.